Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran hari ini kita akan sambung semula dengan isomerism ataupun keisomeran. Kita lihat semula keisomeran ni ada dua jenis, keisomeran struktur ataupun structural isomerism. Yang pertama, keisomeran rantai ataupun chain isomerism, dan yang kedua ialah keisomeran kedudukan ataupun position isomerism. Kita lihat yang pertama, keisomeran rantai ataupun chain isomerism. Dia melibatkan susunan rantai karbon yang berbeza, iaitu boleh ada rantai lurus ataupun ada rantai yang bercabang. In chain isomerism, different arrangement of carbon chains, either straight chain or branch chain. For example, if we have a molecule C4H10, C4H10, yang pertama kita tengok, yang pertama kita tengok straight chain. Ini yang biasa kita lukis. Kita lukis 4 carbon atom, then ada hydrogen lah yang selebihnya. Perlu diingat setiap carbon atom ini mesti mempunyai 4 ikatan, 4 bond. Karbon ini ada 4 ikatan. Ini 4 ikatan, 4 ikatan, 4 ikatan. Single bond. Next one kita tengok branch. Branch ni dia ada cabang. Kalau tengok molekul dia masih ada jumlah karbonnya ada 4. Cuma sekarang hanya 3 carbon atom kita buat sebagai straight chain. And then carbon yang keempat tu kita buat dia ada branch. Ada branch. So branch ni CH3. Ini chain isomerism. Kita tengok position isomerism ataupun keisomeran kedudukan. Ini melibatkan kedudukan kumpulan berfungsi yang berbeza pada rantai karbon yang sama. For example, C4H8. Ini ialah alkena. Alkena dia ada ikatan ganda 2 antara karbon atomnya. Kita lihat struktur yang pertama. Kita lihat double bondnya diletak di bahagian hujung rantai, CC. Kalau kita alihkan dia di bahagian bersebelahan pula. Kalau tadi di hujung, sekali kita letak di tengah-tengah ataupun di kedua hujung. Ini position isomerism ataupun keisomeran kedudukan. Ikatan ganda 2 pada karbon pertama. Ikatan ganda 2 karbon pertama, ikatan ganda 2 pada karbon yang kedua. Kita tengok example yang seterusnya, C4H8 ni tadi kan. Ini adalah alkin. Bahasa Melayunya alkena. First kita buat chain isomerism. Isomerism rantai. Jadi kita lukis dulu rantai yang lurus, 4 carbon atom. So double bond kita letak di hujung sekali. Yang selebihnya kita isi dengan hydrogen, ada 8. So karbon yang paling hujung ini cuma boleh ada 2 hydrogen. So total chemical bond dia ada 4. Yang second carbon hanya ada 1 hydrogen. So that total chemical bondnya ialah 4 juga. Single bond. The
third carbon, 2 hydrogen. Okay, supaya bilangan ikatannya ada 4. And the last carbon have 3 hydrogen atom, ada 3 atom hidrogen, supaya ikatan tunggalnya ada 4. Okay, so ini struktur yang betul. Jadi namanya apa ni? 4 carbon kan ada 4, boot. Okay, tengok kedudukan ni tadi. Okay, ini isomerism position lah. Sorry tadi silap. Positionnya di hujung. Maksudnya hujung, ini carbon nombor 1. So, boot 1 in. Okay, ataupun boot 1 in. Okay, masih lagi yang seterusnya. Yang ini di hujung kan, karbon 1. Kita alih dia kepada karbon nombor 2. Ataupun kita letak di bahagian tengah. Okay, so karbon paling kiri, there are 3 hydrogen atom. Okay, karbon yang kedua, ada 1 sahaja karbon atom. Sebab total dia sudah 4 ikatan. Begitu juga dengan karbon yang ketiga, hanya ada 1 hidrogen. 4. Karbon yang sebelah kanan sekali, ada 3 hidrogen. Okay, total karbon ikatannya 4 juga, 4 chemical bond, single bond. Okay, so what is the name of this structure? Apa namanya? Okay, tadi kita tengok position double bond . Sekarang dia pada carbon number 2. Kalau kita nombor di sebelah sini, 1, 2, 3, 4. Apa nombor pertama yang paling hampir dengan double bond? Nombor 2. Okay, jadi namanya ialah boot 2 in. Okay, ataupun boot 2 in. Alright. Okay, ini position kedudukan functional groupnya berbeza. Okay, seterusnya kita nak buat branch, yang ada branch. Okay, kita ambil struktur yang pertama ini. Sekarang dia ada 4 kan, kita buat dia 3 sahaja. C ikatan ganda 2, C ikatan tunggal, single bond C. Karbon yang keempat kita buat ada branch di tengah-tengah. So yang selebihnya kita isi dengan hydrogen. Karbon paling kiri cuma boleh ada 2 hydrogen. Cost total ya, chemical bond ialah 4. Okay. Karbon yang di tengah-tengah ni, dia dah tak dapat lagi hidrogen sebab totalnya sudah 4 ikatan. Okay. Karbon yang paling kanan, okay, boleh buat 3 hydrogen. So total chemical bond is 4. The last one, branch, okay, ada 3 hydrogen. So total bond, okay, ada 4 lah. Okay, so kita nak bagi nama for this structure. Okay, main structure dia ataupun root name, 3 carbon atom kan, prop. Okay, and then look at the functional group, kumpulan berfungsi. Dia paling hujung kan, karbon nombor 1, prop 1 in, ataupun prop 1 in. Okay, and then tengok dia ada branch, dia kan ada cabang. Okay, ini cabangnya CH3. CH3 ni kita panggil sebagai metil.
One carbon saja kan, so methyl. Cabang yang dipanggil methyl. So methyl ni dia pada carbon number 2. Ni number 1, number 2. So 2 methyl prop 1 in. 2 methyl prop 1 in. Okay. So untuk this molecule C4H8 cuma ada 3 isomer lah. Both 1 in, both 2 in, and 2 methyl prop 1 in. Okay, yang seterusnya kita lihat the molecule is C5H8. Ini kalau kita tengok dia sebenarnya ialah suatu alkyne ataupun alkuna. Okay, dia ada one triple bond between carbon atom. Ada ikatan ganda 3 antara atom karbon. Okay, jadi macam mana rupanya? Okay, seperti biasa kita buat position isomerism dulu. Isomerism kedudukan. Jadi ikatan ganda 3 ni kita letak pada paling hujung. Okay. Dan bila paling hujung, karbon yang paling kiri ni, karbon pertama ni, number 1. Karbon number 1. Okay. Dia boleh dapat satu hidrogen sahaja. Okay. So that total ikatannya ada 4. Okay. Carbon number 2. Okay. Dia tak boleh lagi diletakkan hidrogen because total single bondnya ataupun total bondnya dah 4. 3 tambah 1, 4. Okay. The third carbon, karbon yang ketiga, dia dah ada 2 ikatan kan, sebelah kiri dengan kanan. Jadi kita tambah lagi hidrogen to make it 4 bond. Okay. Begitu juga dengan karbon yang seterusnya. Hydrogen. Okay, and the last carbon have 3 hydrogen atoms. So total hydrogen atom is 8. So what is the name of this structure? Tengok rootnya, longest carbon chain ada 5. So namanya pen. Okay. Functional group, kumpulan berfungsi. Carbon nombor 1. Pen 1 ine. Bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu, pen 1 una. Okay. Lagi. So kalau kita buat paling senang sebenarnya kita buat position isomerism. Isomerism kedudukan. Kita alih saja kumpulan berfungsi ni pergi sebelah. Macam ni. So karbon, kalau kita alih sebelah, karbon pertama dengan karbon kedua ni dia dah single bond lah. So triple bond, ikatan ganda 3 adalah ini. Kita alih dia. Jadi hidrogen H3. Okay. Ini tak ada ikatan. Because dah 4 kan. Ini juga dah 4. Okay. So yang ini namanya ialah pen 2 ine ataupun pen 2 una. Okey, structure yang ketiga kita boleh buat untuk C5H8. Ambil yang first ini saja. So yang first ini ada 5 kan? Ada 5, kita ambil 4.
Okey, satu lagi karbon kita letak di sini. Tak boleh letak sini. Salah, sebab nanti total ini dah jadi 5 ikatan, 5 bond. So tak boleh. Kita kena letak di tempat lain. Di sini. C. So yang selebihnya kita isi dengan hidrogen. This one hydrogen. Okay, dan nama bagi struktur ini, tengok root dia apa ataupun straight chain 4 carbon atom, so but. Functional group pada carbon number 1, but 1 ein ataupun but 1 una. And then dia ada branch, ada cabang. Cabang ini satu karbon saja, so methyl. Methyl ni pada carbon number berapa ni? Kalau ini 1, ini 2, ini 3. So 3 methyl. 3 methyl, but 1 una. Struktur yang keempat ni boleh tak buat? Yang ini tak boleh, tak dapat dibuat. So untuk C5H8 cuma ada 3, cuma ada 3 isomer sahaja. Okay. Dan yang terakhir sekali untuk ini adalah suatu alkohol C4H9OH. Senang saja kita buat position isomerism dahulu. Buat 4 carbon, and then OH letaklah paling hujung. Yang selebihnya kita isi dengan hydrogen. Okay, and nama dia ialah 4 carbon, so butan. Okay, 1 ol. Dia ambil daripada butana, tapi A belakang tu tukar jadi ol, so butan 1 ol. Butan 1 ol. Okay, and then kita ubah lagi. Kalau ini number 1, 2, 3, 4. Kita ubah dia menjadi carbon number 2. Yang lain kita isi dengan hydrogen. Okay, this one namanya ialah butan 2 ol, okay, ataupun butan 2 ol. Okay, next kita buat ada branch. Okay, ada branch, ada cabang. Okay, kalau ini 4 kan, kita ambil 3 sahaja. Straight chain-nya ada 3. Yang keempat kita letak carbon dekat tengah. Okay, so kalau kita numberkan carbon, ini nombor 1, 2, 3. Isi dengan hydrogen. Okay, so namanya dia punya root ataupun longest straight chain 3 carbon. Kalau 3 propan. Okay, look at the OH, dia pada carbon number 1. So propan 1 ol. And then tengok branch, cabangnya CH3. This is methyl. Methyl ini
connect dengan carbon number 2. So 2-methyl ataupun 2-methyl. Propan 1-ol. Satu lagi, kita ambil struktur yang ini. Okay. 3 OH-nya di tengah. Okay. Satu lagi karbon pun di tengah. Yang selebihnya isi dengan hidrogen. Okay. So namanya kita tengok main ataupun longest straight chain-nya ini masih sama, propan. Okay. OH pada carbon number 2. Tak kisah awak nombor ni, awak nombor sebelah kiri 1, 2, 3, sebelah kanan pun 1, 2, 3. So sama, propan 2-ol. And then branch-nya ada 1 CH3 also pada carbon number 2. So 2-methyl. 2-methyl. Okey, yang seterusnya kegunaan siri homolog, uses of homologous series. Ini dalam modul kamu. Okey, awak cari maklumatnya dalam buku teks. Semua sudah ada dalam buku teks, awak baca dan salin ke dalam modul. Kena baca, kena tahu. Okay, uses of alcohol, kegunaan alkohol juga ada dalam buku teks. Kena cari. Okay. Effect of misuse of alcohol, kesan penyalahgunaan alkohol juga ada dalam buku teks. Causes addiction and mental disorder such as depression and psychosis. Tengok, baca buku teks, salin. Uses of carboxylic acid juga ada dalam buku teks. Baca dan salin. Kalau awak tak baca, awak takkan tahu. Saya tak nak bagi semua. Okay, uses of ester. Usage of ester. Okay, juga ada dalam buku teks. Sila baca dan catat. Dan last kali, ini senarai semak. Kalau awak nak tahu, awak dah mahir ke tak dalam bab carbon compound ni, sebatian karbon, awak tengok ni. Sudahkah awak mampu menyatakan maksud-maksud yang ada dalam senarai itu tadi? Okey, semua itulah senarai itu. Last kali awak buat peta minda lah. Cuba buat peta minda yang padat untuk kegunaan awak sendiri, bukan untuk orang lain. Dah buat, bagi saya, ambil gambar bagi saya, automatik awak akan dapat TP5 lah untuk bab ini. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.